Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan teruskan lagi dengan program Iqra' Satu Helai Satu Hari, yang mana kita telah laksanakan daripada awal dahulu, dan sekarang insya-Allah kita berada pada juzuk yang ke-8. Jadi pada hari ini kita berada di bahagian muka surat akhir daripada suratul An'am, surah yang ke-6. Jadi bahagian ataupun muka surat akhir daripada suratul An'am pada muka surat 150. Jadi pada muka surat 150, kita akan bermula dengan ayat 158. Dan kita akan mula dengan surah yang baru, iaitu surah yang ke-7 dengan nama suratul A'raf. Jadi suratul A'raf, surah yang ke-7, kategori daripada surah-surah Makkiyah, dengan maksud Al-A'raf itu iaitu tempat tinggi, tempat yang tertinggi. Jadi bahagian akhir daripada suratul An'am, seperti mana sebelum-sebelum ni kita telah sikit sebanyak berbincang berkenaan dengan beberapa ayat. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit gambaran berkenaan dengan suratul An'am dengan nama maksud daripada nama Al-An'am itu dengan nama binatang ternakan. Jadi kepada sidang pendengar dan penonton yang dikasihi Allah sekalian, maka pada hari ini kita akan membaca pada bahagian muka surat akhir daripada suratul An'am, dan pada helaian seterusnya ataupun muka surat seterusnya, iaitu permulaan kepada suratul Al-A'raf, kepada surah Al-A'raf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada yang baru saja bersama dengan kita pada hari ini, insya-Allah pada hari ini kita akan mula baca pada ayat 158, iaitu pada muka surat 150. Pada muka surat 150 iaitu muka surat akhir daripada suratul An'am, dan pada muka surat 151 iaitu permulaan kepada surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dalam ayat 160, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut bahawa sesiapa ataupun barang siapa yang membuat satu kebaikan, ataupun dalam ayat ini disebut manja'a, sesiapa yang datang. Datang ni dekat mana? Dekat akhirat lah. Bila mana proses kira bicara, penghisapan berlaku, maka jika sekiranya mana-mana orang datang dengan satu kebaikan, maka baginya itu diberi ganjaran 10 kali ganda pahala seumpamanya. Jadi mana-mana orang di sini, mana-mana orang yang betul dia punya kepercayaan dia, akidah tauhid dia betul, kepercayaan dia betul, maka jika sekiranya pada dirinya itu ada satu kebaikan, maka satu kebaikan dia itu akan digandakan sebanyak 10 kali ganda. Ini kemurahan daripada pihak Allah SWT, minimum yang Allah SWT janji. Paling-paling sikit ganjaran ataupun lipat ganda yang Allah Ta'ala tawarkan kepada mana-mana orang Muslim yang mana betul dia punya keimanan dia dan pada dirinya ada kebaikan yang dia buat, maka setiap kebaikan dia itu akan digandakan sebanyak 10 kali ganda minimum. Adapun Allah Ta'ala ada sebut dalam tempat-tempat lain, Allah akan gandakan sehingga 700 kali ganda atau sehinggalah kepada bighairi hisab, tidak terhitung, kerana kemurahannya Allah dan kayanya Allah. Adapun pada muka surat, pada ayat 161, pada ayat 161 Allah SWT ada sebut berkenaan dengan millata Ibrahim Hanifa. Kerana pada sisi masyarakat jahiliah ketika itu, mereka ada menyebut ataupun menggunakan istilah ataupun terms yang mana mereka ini adalah pengikut kepada ajaran Nabi Ibrahim. Mereka mengaku yang mereka ini adalah golongan yang mengikut agama millat Ibrahim. Adapun sebahagian yang menganuti atau mempercayai tentang agama Nasrani dan juga Yahudi, di sana ada juga, terutamanya kelompok di Mekah, musyrikin Mekah ini, mereka mengakui yang mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim.
dengan menggunakan nama millah Ibrahim yang Hanif. Walau bagaimanapun, dakwaan mereka itu Allah SWT telah sangkal yang mana boleh kamu nak dakwa ataupun klaim yang kamu pengikut Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim sendiri kana minal musyrikin. Dia bukanlah daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim itu sendiri, dia bukanlah orang yang berbuat syirik. Jadi kalaulah kamu dakwa yang kamu pengikut Nabi Ibrahim, kenapa kamu terlibat dengan syirik? Jadi ini perkara yang sebenarnya telah memberi pembetulan ataupun penerangan kepada musyrikin Mekah. Jika sekiranya kamu ingin mendakwa diri kamu sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tapi ketahuilah bahawa Nabi Ibrahim dia tidak terlibat dengan syirik. Tetapi kamu, begitu banyak kesyirikan telah dibuat, tetapi masih berani mendakwa diri kamu sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Jadi, jika sekiranya kita perasan, banyak tempat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Nabi Ibrahim, bukan dalam bentuk sirah, tapi dalam bentuk pegangan dia, maka Allah Ta'ala akan tutup ayat itu dengan lafaz وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang-orang yang membuat kesyirikan. Okey, sekarang kita sambung dengan ayat 162. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Sekarang kita beralih kepada surat seterusnya, iaitu pada surat 151 dengan permulaan suratul A'raf. Permulaan suratul A'raf, dia bermula dengan ayat pertamanya dengan sebutan huruf ataupun dengan bacaan huruf, bukan disebut dalam bentuk kalimah atau ayat yang sebagaimana lain-lain bentuk ayat. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa surah yang mana surah tersebut akan dimulakan dengan huruf yang dikenali sebagai nama mad lazim harfi, sama ada dia mukhaffaf ataupun dia musaqqal. Jadi untuk ayat pertama ini kita kena sebut nama huruf. Jadi adalah sangat penting kepada para pendengar, kepada pelajar-pelajar, penonton, yang mana perlu untuk ambil tahu akan nama-nama huruf. Contoh, huruf pertama pada ayat pertama ini huruf alif. So kita kena tahu macam mana nama huruf itu dieja dalam bahasa Arab, yang bermula dengan alif lam ya fa. Begitu juga dengan huruf lam, lam alif mim.
dan mim, mim ya mim, dan sad, sad alif dal. Jadi jika sekiranya kita telah tahu akan nama-nama huruf tersebut dan bagaimana ia dieja, maka kita akan mudah dapat tahu dekat mana kita kena panjangkan dan kat mana kita tidak perlu panjang. Dan bagaimana untuk kita mengakhiri huruf tersebut. Selalunya rata-rata disebabkan kurang ambil perhatian terhadap nama-nama huruf dan bagaimana ia dieja dalam bahasa Arab, maka ramai pembaca akan banyak menghadapi masalah ketika berada di penghujung huruf, penghujung sebutan nama huruf. Contohnya huruf sad. Sekiranya kita tidak tahu ejaan dia iaitu sad alif dal, maka penghujung itu macam seolah-olah tergantung. Tidak tahu macam mana nak mengakhiri huruf sad tersebut. Sebab kita disuruh ataupun cara betulnya dibaca adalah dengan bacaan huruf, bukan dalam bentuk kalimah ataupun ayat. Jadi kita di sini ayat pertama pada surah Al-A'raf kita ada huruf alif, kita ada huruf lam, kita ada huruf mim dan kita ada huruf sad. 4 huruf. Akan tetapi satu huruf kita tidak panjangkan kerana dalam ejaan dia tidak ada huruf mat, iaitu ejaan dia alif lam fa. Tidak ada ya di tengah-tengah antara lam dengan fa. Jadi ejaan alif lam fa, ejaan untuk huruf lam alif mim, ejaan mim ya mim, ejaan sad alif dad, sad alif dal. Maka lafaz itulah yang kita akan sebut. Okey, sekarang kita mula baca suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Pada ayat 8 ini permulaannya ada wal waznu yauma idzinil haqq, iaitu kita ada tanwin pada huruf zal, tanwin berbaris bawah, kemudian dia akan bertemu dengan
hamzah wasal, akan tetapi dia disebut sebagai iltiqa'u sakinain, iaitu perlu ditambah nun kecil di antara zal dengan alif tadi. Jadi bacaan dia berbunyi yauma idzinil haqq, kerana bertemunya dua sukun, iaitu sukun pada tanwin itu. Tanwin itu sendiri sebenarnya adalah nun zaidah dalam bentuk simbol ataupun tanwin. Maka nun yang zaidah ataupun dalam bentuk tanwin ini bertemu dengan lam yang mati ataupun hamzah wasal tu, menyebabkan berlakunya pertambahan nun kecil berbaris bawah di antaranya. Kita teruskan dengan ayat yang ke-9. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد نبيا ورسولا، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.